kepada topik kita, kepercayaan dagangan semakan realiti. Saya buka sebelah dulu, bergaung. Okey, jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dulu, penafian dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Gadis, nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sudah lebih daripada 20 tahun. Jadi topik kita ini penetapan kepercayaan, kita ada 2 jam. Jadi kita lihat dulu pergerakan pasaran semasa. View kita tak ada perubahan. Kita masih menjangkakan bahawa koreksi ini hanya akan mencuba paras ini. Maksudnya kita jangka cuma 3 lekuk, 3 lekuk correction, sama ada flat seperti yang kita tandakan sekarang ataupun flat ini ataupun kepada A, B dan C. Higher chances dia adalah kepada flat disebabkan oleh kita ada DAX yang dah break 1618. Jadi kenapa kita masih katakan ke bawah? Sebab ini sebab dia kali ini adalah struktur korektif 7. Sini kita ada 3, jadi ini ikut arah balik 8. Dan kita ada 5 lekuk ke bawah, tak kisah anda ambil flat ke, anda ambil apa ke. Waalaikumsalam Aisyah. Ini adalah 5 lekuk ke bawah. Jadi 5 campur 8 kita ada 13. Jadi keseluruhan jumlah lekuk dia adalah 13. Kira stokastik H4 tu. Jadi 13 lekuk. So itu adalah jumlah kiraan untuk motif. Jadi kalau struktur ini kesemuanya merupakan korektif, dia tak habis 13. Dia akan habis 3, 7, 11, 15 dan seterusnya. Alternatif dia. Okey, alternatif dia. Alternatif dia di sini merupakan zigzag yang lebih besar. Okey, itu alternatif pertama. Alternatif kedua, lebih bullish, di mana keseluruhan struktur ini merupakan ini. Saya nak tunjuk dulu W, X, Y, X, Z. Dan kita ke atas. Boleh kali? Itu alternatif dia. Okey? Berdasarkan penggunaan Fibonacci, kita tak, kalau kita nak ambil alternatif semua boleh. Semua boleh, mana satu, tapi kita akan fikir mana yang higher probability. Higher probability adalah untuk dia melengkapkan 100% 3 lekuk dia. Itu higher probability dia. Okey? Jadi kalau kita nak ambil alternatif tak trade, kita hujungnya. Jadi apabila kita menyatakan bahawa pergerakan di sini adalah pergerakan kompleks, bukannya pergerakan zigzag, itu adalah kita melihat kepada pergerakan US dollar. Saya rasa saya dah establish bahawa pergerakan ini merupakan pergerakan US dollar disebabkan apabila indeks jatuh, kita nampak UJ naik. Jadi ini adalah antara sebabnya di mana kita menyatakan bahawa pergerakan dekat indeks semasa merupakan pergerakan US dollar. Rosli wassalam. Okey? Jadi untuk US dollar semasa, US dollar JPY contohnya, kita jangkakan bahawa pergerakan di sini memulakan pergerakan ke bawah. Nampak? Kita ada full reset. Rosli? Jadi struktur ini kita katakan lengkap. Okey? Boleh tak? Ini cuma lekuk 2. Boleh? Itu adalah A, ini B, ini C dan kita naik ke atas. Kalau saya ambil view ini, kita akan ada US dollar masuk lekuk 3. Faham? Yang amat kuat. Kalau saya ambil yang ini ke atas, then kita akan ada dolar
Kalau kita ambil view itu, view di mana UJ naik ke atas, dan ini akan jadi macam ni. Tiga dia masih kat sini, tiga belakang ini adalah tiga dalam tiga. Terlalu kuat tak dapat. Sebab itu UJ kat sini kena jatuh dulu baru dia naik. UJ kat sini kena jatuh dahulu dan baru dia naik. Wassalam Kimi. Fahamkan daripada sudut strength, daripada sudut kekuatan, momentum. Aduh, telinga jatuh. Telinga boleh jatuh. Okey. Okey, so daripada sudut pergerakan indeks, kita pergi ke time frame yang lebih kecil. Indeks dijangka melengkapkan last structure dia. Last structure. Hati-hati sikit sebab ini mungkin adalah 3 ni. Sebab ini adalah RSI tertinggi dia. Ini adalah RSI tertinggi. Tapi dia tak mengubah tempat. Kalau kita alih 3 kat sini, 4 kat sini pun, dia tak mengubah tempat. Kenapa saya kena letakkan 3 ni di sini? Faham tak kenapa saya kena letakkan 3 ni di sini? Alternatif dia, ini adalah extension 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ni dekat sini. 1 tu kat situ. Itu alternatif dia. Di mana kita extendkan lekuk 1. Di sini kita cuba untuk extendkan lekuk 3. Sebab internal dia, dalam dia, di mana yang tak bersilang. Tu sebabnya kita letakkan 3 tu kat situ. Boleh je 3 ni kat sini. Ni macam ni. Ni 1 kat sini, ini 3, ini 4. Dia tak mengubah apa-apa. Kalau sequence chart, itu rupa dia. Kalau sequence chart, ini adalah 1. Ni 2. Ni 3. Ni 4. Ini 5. Itu pengiraan kepada stokastik. Itu pengiraan stokastik H4. 1, 2, 3, 4. Seperti inilah. Ini lebih sesuai dia. Tak kisah. Saya cuma ikut kepada apa yang saya nampak dekat ni. Jadi ini lebih jauh lagi. Ini adalah idea dia. 2 mempunyai momentum lebih tinggi daripada lekuk 4. Jadi 2, 3, 4 selepas nick 4 dan kita jangkakan kat sini akan buat lekuk 5. Ni tak break divergence. H1 break divergence. Maksudnya 3 ini adalah 3 dalam H1. Tapi tak ubah apa-apa. Apa pun tak kisah anda ambil dari mana, dia adalah dijangka melengkapkan structure di sini. Unless kita ada H4 tadi, dia break divergence. Kalau ini break divergence. Then cerita lain. Sini pula dia buat snake. Tu cerita lain. Ini akan jadi amat-amat kuat. Itu jadi macam tu. Okey. Itu adalah untuk US 500, US 30 pun yang sama lah. Benda yang sama. Ingat, ini adalah RSI tertinggi dia. Daripada struktur kesemuanya, ini adalah RSI tertinggi. Jadi 3 ni sepatutnya di sini. Tapi, kalau kita pergi time frame besar, sama juga seperti apa yang anda nampak dekat ni tadi. Sini berlaku reset. Di sini. Faham? Wassalamualaikum. Jadi ini adalah 1, 2, 3, snake, ini 4. Sini 4. Boleh? Dan kita katakan ini akan melengkapkan last structure dia 5 sebelum jatuh ke bawah. Benda samalah. Ulang-ulang cerita sama. Hari-hari Hazim pun dengar yang sama. Hazim dah mula nampak CD rosak kan Hazim? Bayangkan yang dah 2-3 tahun. Macam Rosdi. Dia dengar pun cerita sama. Okey? So, satu lagi high, kalau kita pergi time frame lebih kecil, ni masih lagi dalam 3. Ni 1. Ni 2. Ni 1, 2, 3 dalam 3, 4, 5. Kalau nak pergi kecil-kecil lah. Benda sama. Itu adalah untuk indeks US 100 pun sama.
Ini buat apa? ABC, 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 ABC dan seterusnya diagonal. Dia buat diagonal. Sebab apa kita kena habiskan dia macam ni? Boleh je saya lukis 1, 2, 3, 4, 5 kan? Boleh tak? Boleh. Tapi anda nak lukis 5, anda nak lukis 3 kat mana? Bagi tahu saya. Kat mana anda nak lukis 3? Galih. 3 syarat dia tak boleh bersilang. Kan? Jadi anda nak lukis 3 kat mana? Ini rendah daripada sini. Jadi tak ada cara. The only way adalah anda jadikan ini sebagai diagonal. Flat diagonal. Faham? Benda ni nampak macam susah tapi tak ada apa pun, semua ni nota asas. Jadi kita nak habiskan dia satu lekuk lagi. Tu dia. Okey. US 100 DAX pun sama, kita jangkakan satu lagi lekuk ke atas. Unless mana-mana yang ini kan dia buat cerita lain. Then kita tukar cerita. Sekarang ini cerita kita. Apa yang kita nampak dia buat, kita akan habiskan dia di sini. Tukar time frame kalau tak nampak kali. Kita nak habiskan dia last move. Last high satu lagi. 2 lagi high sebenarnya. Itu adalah untuk JP225. Nampak? Kalau setakat elliott wave, anda boleh lukis apa saja anda nak. Ini elliott wave yang saya tunjukkan kepada anda ni elliott wave. Kenapa kita nak habiskan dia di sini? Sebab kita tahu indeks sekarang ni tengah inverse dengan US dollar. Kita ada pasangan dolar seperti NZD US dollar yang berada dalam kawasan resisten. Kita ada AUD US dollar yang reacted daripada kawasan resisten. Kita ada UCAD yang berada dalam kawasan resisten. Ini boleh masuk lagi dan itu cuma W, X, A, B dan C. Kalau dia buat low lagi, kita akan lukis macam tu. Ini A, B dan C dan ini W. Okey? GBP US dollar tak sampai. Sebab kalau GBP US dollar nak lengkapkan ABC dia, kalau dia nak lengkapkan 3 lekuk ni 100%, level dia daripada sudut ratio jauh sangat. Faham? Ini tak dapat buat cuma 2 high. Tak dapat. Tak dapat. Jadi kalau ini berlaku sampai 100%, dan indeks akan extend. Kalau itu berlaku, dan indeks sini, ini adalah 3, ini 4, ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu akan extend lagi. Extend macam ni lagi. Kalau itu berlaku. Kalau GBP US dollar nak sampai. Jadi dia itu je. Okey? Mana lagi? AUD, UCAD, GBP. Jadi kita tak jangka dia sampai. Apa nak trade? Kalau anda nak cari peluang, cari kepada dollar pair. Euro US dollar, kita jangkakan, ini nampak. Ini adalah satu reset. Ini adalah satu reset. Jadi ini adalah 1, ini 2. Sekitar 618764 lah tempat dia. Okey? Maksudnya dollar index pun akan buat 1, 2. Benda sama. Anda pergi time frame kecil, H1, ini sedang buat reset. Nampak dah konsep dia? Okey? Kalau kita kira lekuk dia,
Adakah ini motif ataupun korektif? Kira lekuk dia daripada bawah ni kan. Daripada bawah ni, low sini, kiralah dekat stokastik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini high tak? 7, 8, 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10. Ni satu structure. Ni 11. Okay. Ini nampak macam satu structure. Interesting. Dia adalah satu structure 11. Kalau dia korektif, ini boleh jatuh ke bawah. Ya. Satu saya tak lukis lagi. Sebab saya nak tengok apa dia buat kat sini. Satu saya tak letak detail dia. H1 ni saya tak letak detail. Sebab ini sama ada dia buat macam ni. Ataupun ini merupakan extension. 1, 2, 1, 2. Nampak ini macam satu structure. Jadi sebab number dia adalah 11. Sebab tu saya tak letakkan detail dia. Lain macam, kenapa saya lukiskan dia nak ke atas? Disebabkan oleh AUD US dollar. AUD US dollar yang kecil, keseluruhan ini ada 5. Keseluruhan dia, kalau kita kira daripada kecil, keseluruhan dia daripada atas adalah 5. M30. Yes. Yes. 10 ke 11. Sebab tu saya tak letak detail dia. Nak kira ke tak yang ini tadi? Yang ini Yang ini tadi nak kira ke tak? Sorry. Time frame kecil ni. Yang dalam ni, sama ada nak kira ke tak? Sebab antara kriteria saya adalah dia sampai 50%. Ini tak sampai. Ya? Masalahnya dia reset. Dalam kiraan ke-11. Ya? Faham kan? Masalahnya dia reset. Dan berakhir dengan divergence. Satu, saya cuba untuk jadikan dia sebagai motif. Ya? Ini mungkin lower time frame punya kiraan. Tapi nak kira lower time frame, pengsan. Nak kira lower time frame, tengok nak kira dia macam mana. Kalau anda nampak macam tu kan, anda tak pasti, saya biarkan. Saya tak nak kira M5. Siapa rajin tu bolehlah kira. Ya? Sebab dia full reset. H4 ni, H1 dia adalah full reset. Yes. Saya pun, itu filter saya. Dia sampai tak 50%? Dia tak sampai. Yang ini, yang ini tadi, dia tak sampai. 50% dia tak sampai. 50% untuk apa? Distortion. Ni agak 50-50 structure ni. Adakah dia motif ataupun korektif? Ni agak 50-50. Satu lagi, kalau kita nak lukis lekuk 3, the only way untuk kita lukis lekuk 3 di sini, payah, susah nak lukis dia. Kat mana anda nak letak 3? Ada kemungkinan ini adalah korektif. Tapi disebabkan oleh AUD US dollar, yang struktur dia adalah motif ke bawah, so saya biar dulu. Sebab ini tak ada sequence. Nak trade dia tak ada sequence. Maksudnya dia tak ada siri. Ini belum ada benda ni. Ini baru satu reset. H1 tadi, H1 ni tadi, dia, anda boleh trade dia sekiranya ini dah ni, lepas tu dia break 5 lekuk. Faham? Dia break 5 lekuk. Kalau anda katakan ini akan menjadi struktur motif, dia akan ada 5. Ini baru 1, 2 dan 3. Ni sini boleh trade. Situ ada incomplete sequence. Sini Masa ni baru kita dapat nak kira dia. Sekarang ni tak dapat sebab belum ada sequence. Kecil tadi kita dah ini 11 ataupun ini 13. Tak jelas. Jadi selagi dia tak ada sequence, kita akan dapati lekuk satu memang macam tu.
Lekuk satu tak jelas. Daripada sudut news tak jelas, structure dia kadang-kadang bercampur. Sebab, kenapa? Sebab sini boleh buat benda ni. Faham tak? Ini boleh buat ni. Faham? Diagonal. 3, 3, 3. Ini A, ini B, ini C. Satu. Itu masalahnya dengan lekuk satu ni. Ni dua. Lepas tu 1, 2, 3, ini 3. Ni 4. 1, 2, 3, ini 5. Jadi dia boleh buat benda ni. Tu yang masalahnya. A ataupun ini B or whatever dalam ni lukis C. Sebab dia tak jelas. Kalau dia buat benda ni, kiraan dia akan jadi kiraan diagonal. Sama dengan W, X, Y, X dan Z. Jadi sini payah. Dekat-dekat dan news macam tu lah. Asal ada dekat, anda perasan tak? Rosdi kini semua dah nak mutah dah dengar kan. Aisyah pun Galih pun saya rasa kan. Setiap kali nak ada news besar, FOMC ke, apa ke kan, yang menjadi perhatian market, benda macam ni akan berlaku. Dia jadi gila. Dia jadi macam ni. Flat, benda-benda macam tu jadi. Sebab market sudah tunggu, adakah dia akan teruskan atau tak. Tengok news ni nanti. Okay. Setakat ini kita tengok, kita trade apa yang kita nampak. Itu je. So sekarang ni tak ada sequence. Maksudnya di sini, dollar index ni kita baru ada satu. Ni dua. Okay, saya buang ni. Anda baru saja ada low, anda ada high. Jadi untuk kata ada trend, dia kena ada benda ni. Then kita ada higher low, higher high. Baru kita ada trend. Tiap kali news kan, dia jadi macam tu lah. Whether dia akan buat reverse semua, ataupun dia akan continue. Kita tak boleh, kita cuma ikut apa yang market bagi tahu lah. Itu je. Kawal kerja kita sebagai trader, kita nampak set up, kita trade, jaga duit. Itu je. Dia, saya nampak, bahaya pergerakan ni. Itu snake, bahaya. Tak ada. Bahaya tak kalau tak jaga duit. Simple je. Bahaya. Bukan setakat trade. Anda buat apa pun kalau tak jaga duit, semua bahaya kan. Okey. Jadi dolar, seperti yang kita cerita lah sebelum ni, inilah dia punya ni. Ke arah news, itulah dia. Paling kurang pun masuk hedging area 618764 kalau tak sampai. So we are expecting a bit of US dollar weakness. Cumanya dia punya ni adalah risiko dia, ini adalah something yang amat laju. Ini 1212 pecut. Boleh tak jadi macam tu? Boleh. Cumanya ini tak break. Kalau dia break, saya lukis macam tu. Di sini kita ada divergence. So, ini adalah 1, 2. Dalam ni adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Benda berulang. Selagi tak ada structure yang kita boleh trade, selagi tu tak ada apa untuk dolar. Tapi, apabila ada ni nanti, dan kita trade dia. Okay, sekarang tak ada apa. Sekarang ni, stand on the side. Dekat sini semua kaki indikator. Macam mana kaki indikator tu kali? Apa kaki indikator? Dalam sistem, ada sistem pakai indikator, ada sistem tak pakai indikator. Saya ada, kalau tak puluhan, ratusan teknik yang saya pernah pakai, masih pakai. Mana satu yang bagus? Semua bagus. Semua bagus. Itu cuma benda berulang. NZD US dollar, yes. Peluang dagangan adalah NZD US dollar. Sebab ini belum masuk 50% kan, Ustaz? Dah sampai tak kaki ketiga dia? Kaki ketiga dia
daripada 100%. Daripada 100% belum sampai. Jadi peluang dagangan adalah kalau ini ke atas, ini dah masuk. Ini kalau anda nak fine tune, nak kecil, ini. Yes. Ini adalah tempat, inilah entry, dalam zone entry. Saya tak entry macam ni. Saya letak limit order. 100% dah habis cerita. Ini pun kita nampak price buat higher high. Ini tengah buat divergent. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mungkin satu lagi high. Tapi, dia berada dalam zone lah. Faham? Itulah untuk NZD US dollar. Okey, gold. Ada apa? Gold US dollar punya lekuk 2 tadi. Sama. Naked tu advanced trader. Kalau macam tu, John Bollinger tu noob lah. Kali. Siapa cakap macam tu? Dia sekolah mana ke ni? Suruh dia kontak saya ke ni? Ramai yang cakap indikator tu beginner stuff. Kalau macam tu, John Bollinger tu noob lah. Baru trade semalam. Suruh dia kontak saya nak dengar penjelasan dia. Siapa yang cakap macam tu? Orang jual teknik kot cakap macam tu. Kan? Tak ada. Ada yang naked trading, ada yang ni teknik, itu teknik je. So dia kontak saya kali. Teringin nak dengar pendapat. Nak dengar pendapat. Kan? Apa alasan dia? Kita tak ada hak untuk nak kata teknik dia ni bagus, teknik dia tak bagus. Tak ada. Semua teknik bagus. Asalkan dia lengkap. Ada stop loss, ada TP. Teknik tak bagus kalau tak ada stop loss. Simple je. Ya? Teknik tak bagus kalau tak ada stop loss, tak ada TP. Itu judi. Saya simple. Oh, kalau macam tu, tak ada SL, tak ada apa tu, bukan trading. Bukan. Itu bukan trading. Itu judi. Simple je. Itu judi. Tapi saya ada yang kau pergi top up tu apa? Simple je. Itu bukan trading. Fine tune. Dicantikkan, diperhalusi. Itu fine tune. Apa? Saya punya telinga ni duk jatuh. Okey, gold. Kau tak ada apa? Saya duk cerita. Hai, kejap Phone saya dia tak boleh sebut gold dengan Google. Dia asyik nak bercakap dengan saya. Kejap Macam mana nak off feature Google ni? Irritating. Macam mana nak off dia? Dah. Mute dia. Okey. Ini gold ni. Tengok Structure kita, structure sekarang ni bermula dari sini. Setuju? Dari sini. Structure ini bermula dari sini. Setuju? So, saya buang semua ni. Kita ambil dari sini. Ni cara paling simple. 1, 2, tukar color. 3, 4, 5. Nah. Ini tak break low. Ni tak break low. Ni tak break Ni tak break. Jadi, daripada sudut kiraan dia, ini high. Ini low. Ini bukan low high. Ini cuma high. Dalam fractal. Ini Dow. Ini Dow. Kalau nak belajar Dow, ni Dow. Ini high, ini low. Dua-duanya, ini time frame besar. Ini time frame yang lebih kecil. Dia tak ada trend lagi. Trend tu adalah bila benda ni berlaku. Dalam Dow tak ada, dalam Elliott Wave pun tak ada, dalam Gann tak ada, dalam Wolf pun tak ada tu.
Mungkin Wyckoff pun tak ada. Dia tak ada lagi, tak ada apa. Jadi sini tak ada apa. Jadi dalam yang kecil lagi. Ini baru saja high, ini tengah buat low. Dia naik balik. So tak ada apa. Dia sideways. Dari sini, dia adalah sideways. 50%. 1, 2, 3. Bila kita entry, bila kita tarik Fibo, okey, 50%. Bila dia sampai kepada entry kita dan dia keluar daripada box, anda tarik Fibonacci retracement. 50% anda exit separuh. Anda letak SL dekat last swing. Tak ada. Saya letak last swing. Jangan letak dekat order. Dia macam ni. Saya tak peduli pasal satu entry, Yuan. Sebab kita bukannya dalam hidup ni cuma 1-2 entry. Jadi masalahnya ramai suka nak letak positif kan. Saya faham. Tak nak rugi 10% pun. Kita keluar separuh. Kalau anda akan perasan benda ni. Kalau anda letak dekat entry balik ataupun positif plus 10 pip or whatever, anda akan kena libas. Itu normal. Baru dia pergi. Ngam-ngam 1 pip je dia libas. Seriously. Benda tu kita dah test lama dah. Apa yang anda buat adalah anda letak bawah daripada swing. Ngam-ngam bawah swing. Tambah spread lah. Bawah swing, lepas tu dah. Boleh kan? Jadi gold dari sini dia sideways. Dia tak break low ini, dia tak break. Ni tak break. Kalau dia break, memang kita nak short, ingat tak? Dia tak break, nampak? Ini tak break. Kalau dia break, kita dah entry dah sini. Kalau dia break, kita dah entry dah. Ini tak break. Ini sama dengan setup macam index. Sama setup macam index. Last week. Tambah spread. Jangan lupa tambah spread. Kena SL pun tak. Betul? Yang penting dalam trading, anda tak rugi. Jangan fikir buat duit dulu. Anda fikir anda tak rugi dulu. Benda tu yang pertama. Apa line merah ni? Oh, line saya lukis tadi. Okey. Okey, itu adalah gold. Tak ada apa sideways. Silver pun. Silver mungkin ke atas. Kalau dia ke atas, ini adalah W. Sini X. 1, 2 dan 3 Y. Ini A, B dan C. Tak ada apa. Nothing. Dia tak buat low, dia tak buat high. So, start interested. Dia boleh buat kepada structure ini. Nampak? Ini connector dia. Nampak connector? Jadi, itu tempat dia untuk 3 swing. So, not interested nak buat apa kat situ. Sebab ini pun bukan lower low. Kalau dia buat lower low, kita tengok. Ni tak ada apa. Okay, itu silver. Minyak, nothing. Ini basically the whole thing menceritakan US dollar tengah buat correction. Copper pun sama. Everything. Euro AUD pun sama. Nothing. Euro GBP AUD. Sekejap kita scan. Tak ada apa. So, peluang dagangan adalah NZD US dollar. Ustaz? Itu peluang dagangan. Dia masuk dan kembali dalam zone. Tapi ni kalau anda nak fine tune, anda pergi kecil. Contohnya kalau anda jangka lekuk 5, ni adalah wave 5 kan. Then entry anda adalah 1, 2, 3, 6. Kat atas ni sikit lagi. 1, 2, 3, 6. Itu tempat entry dia. A bit more ke atas. Okay. Ada soalan awal kita hari ni. Nampak? Konsep dia simple. Anda ambil chart mana-mana,
Sekejap trading view. Mana trading view kita? Anda ambil chart apa-apa. Apa-apa chart. Kita ambil chart pelik-pelik lah. Hari ni kita buka chart pelik-pelik. Kita buka chart apa? Apa chart pelik sikit. Bagi saya, sebab kebanyakan chart saya ada lukis untuk orang. So, kadang-kadang saya dah ada chart sugar. Sugar. Okey, ini sugar. Okey. Buka chart paling besar dia supaya anda senang nak nampak. Dia 5. Anda nak tengok benda ni je. Sama ada dia 5-3 ataupun 3-3. Benda tu je. Saya dah ada chart dia. Full lukisan sampai M15. Benda yang saya tak ada lah. Ni sugar ni tak ada. Saya ada sampai M15. Saya lukis. Komoditi banyak saya lukis. Sugar je tak. Sugar next. Next dalam offering nantilah. Okay, so dan lepas tu anda buka dia supaya anda nampak yang jelas. Ni maksud saya. Buka, cari kepada stokastik, di mana stokastik tu tak bercelaru. Tukar dia kepada 3 bulan sampailah anda nampak 5-3 ataupun 3-3. Ni masih besar kan. Tukar balik sampailah anda nampak yang tak bercelaru. Macam ni. Senang sikit nak tengok lekuk dia. Faham? Senang sikit nak tengok lekuk dia. Sekali anda dah nampak. Dia mula dari situ. Ingat? Ya. Ini adalah dari bawah. Okay, dari kosong. Dari kosong. Tambah line dia. Okay. So, di sini, lazimnya, untuk apa dia? Untuk komoditi ni, structure dia adalah 3-3. Okay. Anda assume dulu. Ini adalah A ataupun W. Itu assumption pertama anda. Daripada high di sini, ini daripada permulaan dia. Ni cat kosong ni. Saya pun tak lukis. Ada dah lukis dah pun. Tapi saya tengah fine tune untuk sugar bagi sampai H4. Okay. Anda ambil low ni, paling low sekali. Anda assume ini adalah B atau X. Now, anda dah dapat dari sini. Mana dia punya line? Oh. Okay. Anda dah dapat dari sini. Now, anda pergi kepada lower time frame. Daripada sini, anda dah dapat. Okay. Anda pergi kepada monthly. Anda nak tengok sifat yang ini. Sifat yang ini, sifat yang daripada atas ni tadi. Daripada atas ni. Adakah ini motif ataupun 3? 3 atau 5? Sebab kalau sini 3, sini adalah higher chances ini adalah X. Kalau sini 5, A, B, C, higher chances ini adalah B. Kita ambil higher chances dululah. Okay. Kalau yang saya nampak, ini merupakan A, B, C. Ini pun sama, kita akan lukis A, B dan C. Ini pun sama, A, B dan C. Jadi ini adalah W, X dan Y menghabiskan X. Jadi kalau dia X, ini kita akan jadikan A, B dan C. W. Nampak? Masalah pertama kita yang besar dah habis. Itu je cara lukis. Sekejap. Kita balik kepada cat besar tadi. Ni besar sangat.
Jadi, lukis dia macam ni. Ini W, sini paling bawah X, situ paling atas Y. Kita letakkan kepada, mula-mula anda letakkan kepada Grand Supercycle dulu, iaitu hitam. Okay. Now, kita dah ada low. Ni cara saya daripada start ya. Permulaan dari kosong. Now, anda letakkan target dia dulu. Ini dijangka akan melengkapkan 100%. Mana satu dia? Siapalah suka buang satu ni, Kimi? Sekejap. Heran aku. Sekejap. Mana dia pergi? Mana pergi dia? Apa? Alert, news, atau window, my ideas, public chat, idea stream. Mana tree dia? Object tree. Siapa dah suka? Okey. Okey. Dapatkan 100% dia dulu. Jadi, anda dapat benda ni dulu. Buat kat mana-mana cat. Ini sekali je anda buat, faham tak? Ini sekali je anda buat. Now, anda nak tengok reset. Okey, pergi kepada yang besar tadi. Anda nampak, ini skeleton dia. Ini rangka dia. Faham? Anda tak perlu lukis yang dekat sini. Kecuali anda nak hantar cat anda pergi museum lah. Anda cuma lukis yang dari sini, onward. Okay. So, anda nak tahu kat sini, anda nak buy ke sell. Faham tak? Now, dari bawah ni, kita ada satu parabola. Nampak? Sini some sort of A, B dan C. Ataupun W, X dan Y. Boleh? Yang saya nampak, now, ambil buat macam ni, tengok. Daripada bawah ni, ke atas ni, dan ke bawah ni, kita lebih daripada 1618. Jadi apa anda buat? Mengetahui ini struktur 3 dan 3, anda akan letakkan sebagai apa? Sebagai A, B dan C. Sebagai flat. A, B dan C. Selalu sangat lukis dekat apa? Dekat MT5. Ini akan dilukis sebagai A, B dan C. A, B dan C. Tukar dia kepada internal. Grand Supercycle, cycle kepada cycle. Itu yang merah. Yes, kita akan tukar kepada ni, flat. Untuk habiskan apa? W. X dan Y. Itu yang besar dia lah. Dalam Supercycle color biru. Sekarang ni, anda tak perlu tengok dalam-dalam ni. Kalau nak fine tune boleh, anda pergi kepada monthly, tengok. Betul ke tak itu boleh jadi 5 lekuk? Dapat tak aku nak buat dia jadi 5 lekuk? C ni 5 lekuk. Anda cari kat mana ada separation, mana-mana yang anda jelas, nampak dia mempunyai, dapat lukis lekuk 3. Sini boleh, sini boleh. Jadi ada tempat untuk lukis lekuk 3. Tak ada masalah. Setakat Allen Wave, dia tak ada masalah. Boleh lukis. Sama ada 1 kita extend, ini 3, 4, 5 punya extension macam ni. 1, 2, 3, 4, 5.
extend sebagai primary hitam. Nampak kalau setakat edit wave. 3 tak boleh paling pendek. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Banyak tempat. 3 sini pun boleh. Sini 4. Sini 1. Sini 2. Ya, dalam-dalam ni boleh je buat 1, 2, 3, 4, 5 extend. Banyak je cara dia. Nampak Lutfi? Bila anda faham sifat untuk ni adalah 5 dan 3 ataupun 3 dan 3, anda punya lukisan tu sama je. Okay? Now, kat mana kita punya monthly punya invalidation? Monthly punya invalidation adalah dari sini. Itu invalidation monthly. So, dia tak boleh tembus daripada X. Kalau dia tembus daripada X, cerita lain. Simple kan Lutfi? Nak lukis ni, kalau saya lukis sendiri, duduk seorang-seorang nak lukis dia, tak sampai untuk monthly, untuk penuh cat dia, tak sampai 5 minit pun. Dia pakai ni je. Pakai ni. Anda sampailah anda nampak. Maksudnya, anda cuma tengok dari sini tadi ya. Dari sini. Anda tengok dia punya stokastik tu main dengan time frame. Main dengan time frame. Kan anda tengok kat mana reset. Okey, sekali kita dah dapat settle bahagian ni, kita settle plus sini pula. Okey. Jadi kita nampak sini full reset kan. Daripada bawah ni, sini full reset. Sini full reset. Adakah dia akan ke bawah lagi? Atau tak? Ya? Jadi kita pergi kepada time frame kecil lagi. Dan main dengan dia. Cari tempat reset tu. Cari tempat reset. Tempat reset, tempat reset. Tu yang buat. Buat benda tu je. Dengan cara ni, seorang, dua, tiga orang duduk, dia akan lukis sama. Mungkin fractal dia lain. Tapi lukisan dia akan sama. The best is kalau ada dapat satukan fractal. Itu daripada satu time frame. Itu perlu praktis. Tapi, sugar pada waktu ni berada dalam super cycle punya structure. Sama ada ini dah lengkap, X ni dah lengkap. Okay. Ataupun X ni kat bawah ni. So, higher chances. X ni dah lengkap. Kita tengok kepada monthly. Ya. Kita tengok kepada monthly. Ini adalah A, B dan C. Sekali imbas. A, B dan C. Okay. Apa saya buang pula? Super cycle ni lah. Sekali imbas. Okay. Itu adalah monthly. Now, potong Stoch 50. Apa tu kali? Itu je. Nak pergi detail? Boleh. Pergi detail lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Nampak? Cat kita slowly dia taking shape. Pergi lagi. Turun time frame. Anda cuma tengok perlu yang tempat reset. Dari sini kita ada satu reset. Satu. Reset. Low. Ini tak berjaya buat lower low. So, kita matikan X kat sini. Kenapa ini saya tak pergi ke bawah macam ni? Sebab Stoch di sini tak break low di belakang. Ya. Ni nanti dalam nota baru. Bukan nota baru pun. Nota lama pun ada benda tu. Mana Ustaz? Ustaz Jebeng. Ni. Price membuat lanjutan structure. Dia tak buat lower low. Price buat higher low. Price buat lower low, tapi Stoch tak buat lower low. Jadi, momentum tu tak ada.
Momentum lebih rendah daripada belakang. Jadi kita katakan momentum ni habis dan di sini kita jangkakan dah ada reset. Kalau dia tak ada reset, mungkin dia jatuh ke bawah. Tapi sekarang dia dah ada reset. Jadi kita habiskan struktur ini. Itu je. So, ini adalah 3 lekuk. 1, 2, 3. Habis. Now, kita lukis nak ke atas. Nampak? Sama je. Ni sama. Actually, kalau anda tengok minyak, anda tengok copper, anda tengok gold, dia sama je. Boleh? Tak lama pun nak lukis. Saya seriously, saya nak lukis ni. Saya boleh lukis sampai H1. Paling lama lah. Paling lama adalah 10 minit daripada cat. Paling lama cat kosong. Nota bertahun-tahun. Mana ada? Nota tu dah lama kali. Tu nota lama. Mana ada nota baru? Cuma saya letakkan grafik. Itu je. Instead of dia tulis, saya tukar kepada grafik. Kan Aisyah? Tengok stokastik ni je. Lepas tu, anda pergi kat weekly. Anda cuma kisah yang sini pula. Anda cuma kisah yang sini pula. Ya? Jadi invalidation anda adalah sini. Yang mana yang anda akan menyebabkan struktur bertukar, situ tempat anda letak invalidation. Situ adalah anda punya zone buy. Apa zone buy pula? Invalidation. Sebab sini nampak 5. So storage dia tak break. Satu kita tak lanjutkan. Kalau storage dia break, and then kita katakan ini boleh ke bawah. Tinggal kira storage je. Reset Fibonacci. Reset Fibonacci. Lepas tu anda pergilah fine tune ini. Lepas tu kalau rajin buatlah ABC 1, 2, 3, 4, 5 kan. Kalau rajin tu buatlah sini 1, 2, 3, 4, 5. Itu je. Dah ada lama dah sendiri. Dari banyak cikgu edit wave, CMJ paling cepat lukis dari kosong. Saya tak lama pun lukis Sunbi. Sunbi pula. Galih, mana lama? Seriously, tak lama. Tengok, ni dah, cat kita dah taking shape. Sebab kita berpandukan kepada indikator tadi. Dan market dynamic. Market dynamic tetap. Dan kita, struktur kita tetap. 5-3 ataupun 3-3. Kita sedang lukis komoditi. Komoditi 3-3. Anda ambil benda tu dah settle. Habis cerita. Dah senyum dah. Dah tahu apa nak lukis. Buka daripada yang besar sekali. Tengok cat dia sampai dah ada nampak parabola tadi kan. Saya kat sini tadi. Sampai dah ada nampak yang parabola. Yang tak banyak. Senang sikit lukisan. Dah lukis daripada situ. Itu je. Kadang-kadang, bang, susah nak lukis. Saya tak faham. Kenapa macam tu susah? Tak susah pun. Yes, betul. Dia praktis lah. Dia kena praktis. Dan tu yang saya orang kata susah. Saya tak faham mana yang susah. Telinga terjatuh. Telinga saya makin besar ke lubang ni makin kecil. 3 pack rokok dulu. Dah lah isap rokok. Tak sihat jadinya. Sama je. Dinamik dia sama je. Dolar ataupun yen. Faham kan? Untuk komoditi one. Rosli. Komoditi. Against index. Dia adalah direct kan? Indices. Dia direct. Kalau indeks ke atas, komoditi ke atas. Betul? Against US dollar. Dia negatif. Inverse. US dollar kuat, komoditi ke bawah. Yen. Dia inverse. Sebab kalau yen kuat, indeks jatuh. Komoditi jatuh.
Nampak? Anda buat apa-apa cat pun sama je cerita dia. Sebab anda faham fundamental instrument yang anda trade. 4 minit lagi tak apa. Saya nak tunjukkan macam mana nak mula dari benda ni. Nak mula macam mana. Tu yang orang tanya, susah nak lukis. Susah bendanya. Saya tak faham apa yang susah. Okey, dari sini. Dari sini mana anda nampak reset? 1, 2. Reset. Ni 3. Ni berakhir dengan divergence. Nampak? Jadi anda akan buat ini sequence kan? 1, 2, 3. 3 kecil ke sini. 3, 4, 5. Kecil je dia. Buat benda ni je, Wan. Alah, benda hari-hari, Wan. Dah lekat kat otak sahaja kan. Anda tengok 3. Dinamik mana? Dinamik tetap sama. Dolar atau yen. Lepas tu ini melengkapkan 1. Ada tak full reset dia sekarang ni? Pergi tempat yang besar sikit. Sini ada reset tak? Pergi kepada besar. Dia situ ada reset. Nampak? Ini tengah buat lekuk 2. Itu je. Betul. Nampak? Ini kan full reset. Ini tengah buat lekuk 2. Kenapa kita tak letak ni sebagai A, B dan C? Boleh? A, B dan C pun boleh. Boleh? Nampak cara lukis dia? Daripada cat kosong. Daripada kosong tadi kita ambil pilih mana-mana kan. Bukannya rancang pun. Anda tahulah Zul mana dia rancang-rancang. Masuk dia dalam seminar dia boleh tukar topik tu. Tengah-tengah atas stage dia tukar topik. Tanya Kimi. Tanya Kimi. Dia atas stage baru dia tukar topik. Tengok orang tu. Tak boleh. Saya tak ada jenis yang dah plan. Tak ada. Itulah dia. Tapi of course kita punya gist lah. Kita punya rangka. Tapi saya tak ada jenis yang plan ni mesti cakap macam ni. Tak ada. Dia seminar atas stage dia boleh tukar topik. Tanya. Ingat nak cerita dinamik, tengok Imran dah cerita market gold. Kita atas stage terus tukar. Faham? Jadi hala tuju kita ke atas. Ada sequence tak? Belum. Dapat sikit-sikit buat rasa pun jadilah. Betul? Ayah Ping. Nama Ayah Ping. Aku ngeri. Bawa dinamik pisah. Kalau saya cerita benda ni atas stage, mahu tak orang pening kepala? Ataupun orang tak nak keluar stage. Tak nak keluar dewan. Antara 2. Ataupun orang ramai-ramai pingsan. 3. Okey, kita break dahulu. Kita sambung balik lepas ni. Kita sambung balik lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung balik lepas ni.
Pedagang bijak tidak pernah ketinggalan. Sentiasa ambil tahu mengenai pasaran global dengan aplikasi dagangan XM terbaru. Nikmati akses ke lebih dari 1,000 instrumen termasuk Forex dan CFD pada saham, indeks, logam dan tenaga. Pedagang boleh berdagang di mana saja hanya dengan satu ketikan dan dapatkan keuntungan dari pelaksanaan pesanan pantas dan tanpa sebut semula harga. Tingkatkan dagangan anda ke tahap seterusnya dengan carta dan alat dagangan yang canggih dan sentiasa mendapat maklumat mengenai pergerakan pasaran terkini dengan berita dan analisis pakar kami. Buka, sahkan dan uruskan akaun anda dan lakukan deposit atau pengeluaran. Semua dalam satu aplikasi. Siapa kata anda tidak dapat memiliki semuanya? Muat turun aplikasi XM terbaru sekarang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita rangkumkan dah ya. Jadi untuk pergerakan semasa pasaran, kita menjangkakan bahawa pergerakan dekat indeks melengkapkan struktur di sini. Ya, masih dalam hampir untuk melengkapkan struktur semasa, di mana kita nampak untuk US 500 a bit more, satu lagi sebelum kita ada kejatuhan. Ataupun ini cuma 3 dah habis. Boleh ke 1, 2, 3 dah habis. Ya. Kita ada dalam zone tu. Dia berada dalam zone. Maksudnya kalau kita ambil Fibonacci extension dari bawah ni kepada sini, ini dah berada dalam, dah ngam-ngam sampai 100%. Ni dah sampai. Okey. Saya tak guna Elliott Wave ni. Saya kira menggunakan sequence. Maksud sequence tu tadi, chart yang lepas ni lah kita rangkumkan ni dulu. Ini dah berada dalam zone. Sama juga dengan US 30 dah berada dalam zone. Anytime. US 100 pun sama berada dalam zone. Berada dalam zone. Sama je. Okey. DAX kalau kita ambil pun daripada zone dia pun sama. Berada ini yang lebih daripada 1618. Ini. Ni lebih daripada 1618. Sampai ke tak? Lebih ke tak daripada bawah ni? Ni tak sampai rasanya. Hampir mencecah satu. Tapi dia berada dalam zone. Sama je. PO limit. Yap. Saya melihat kepada zone. Saya tak melihat kepada satu level. Tak. Saya melihat kepada zone. Itu H4 swing. Bukannya hari ni masuk, petang nanti dah withdraw. Tak ada. Belajar trade macam ni, Ustaz. Belajar trade yang anda jaga duit, anda letakkan berapa sanggup anda punya risiko. Trade je. Lepas tu biar dia term anda ada SL, ada TP, kena SL, apa seterusnya. Kalau dia pergi arah kita, apa seterusnya. Itu je. Anda tak pergi tengok chart 5 minit sekali pelot, 5 minit sekali profit, 5 minit sekali rugi. Jangan trade macam tu. Masa tu kan, hantu raya start bercakap. Faham hantu raya? Dia panggil. Anda hafal Yasin pun tak guna waktu tu. Anda hafal Yasin pun tak guna waktu tu. Hantu raya start keluar kan.
Kau cut dulu, kau buy dulu sekejap. Kita tiba-tiba buat plan baru. Hantu raya, faham? Masa tu bukan anda trade, hantu raya trade. Rupa sama tapi berbeza. Okey, yang sama lah. UJ kita jangkakan apa, a bit of yen punya strength sekarang ni ya. Jadi kita dah mula menjangka yen punya kekuatan. Ha, dia belakang bisik. Sinilah. Sinilah kan macam tu. Dia panggil. Kita sedang mula menjangkakan yen punya kekuatan tau. Ya, di mana US dollar akan buat lekuk 5. EJ ni pun sama. Ni boleh, ini tak perlu naik. Ini mungkin masih dalam 4 yang ni. Sama dengan UJ. Ni mungkin tengah buat lekuk. So dia tak ada high. Ni tak ada apa-apa. Tak perlu dia buat ke atas. DJ pun sama. Ya. DJ pun sama. Kita mungkin masih dalam some sort of 1, 2 sebelum naik ke atas. Itu adalah DJ. AUDJPY. AUDJPY. Kita sedang menjangkakan sekarang ni yen punya kekuatan. JPY pun sama. Ini boleh lengkap dan mula jatuh ke bawah. Okay. Dolar tengah buat lekuk 2. Sini akan buat correction. Itu membenarkan UJ jatuh ke bawah. Ya, tapi bukan bermaksud dolar lemah. Dolar tak lemah. Dolar cuma correction. Salah satu kena correction. Di mana pada waktu itu indeks sedang buat motif ke bawah. Ni buat motif. Maksudnya kiraan 5. Last lead. Dia sama je. Kalau berubah satu, semua berubah. Apa lagi? Gold. Jadi itu bermaksud gold akan lengkapkan correction. Ini nampak mungkin buat besar sikit. Mungkin buat yang ini. Gold. Kalau kita tengok kepada silver tadi, mungkin. Silver nak break. Jadi kalau silver break high ini, then gold pun akan break high ini. Higher chances untuk dia break. Ya. Jadi 3 kat sini. Sebelum jatuh. Dia tak ada set up sebab dia tak break. Kalau dia break, kita dah trade. Kita dah letak PO dah sini. Tu saya tak tahu. Okey. MC bukan sebab JPY menguat. MC sebab tak jaga duit. Itu je. JPY sebenarnya sideways. JPY sebenarnya sideways. Yang lemah adalah indeks. JPY sideways. Tapi indeks lemah, dia tak ada momentum. Dia cuma bergerak. Hari ini mungkin ada momentum. Hari ini dengan besok. Sebab kita dah masuk JPY kuat dalam time frame kecil. Dalam H1, JPY start kuat. Anda tengok UJ tu start jatuh. Then JPY pair yang lain pun akan jatuh. Dollar pair lain ke atas. Itu JPY kuat. Maksudnya dollar sideways. Okey, balik kepada chart kita tadi, chart ini tadi, projek. Ni projek kita. Siapa rajin buat chart ni, siapa rajin dan lengkapkan yang kecil-kecil ni. Tu homework hujung minggu ni. Kalau rajin lah, bukannya lama buat chart, tak lama pun. Kan? Mana ada sekejap dah kita buat, dah siap dah chart dia. Tak ada, ni WXY kalau nak kecil-kecil dia kan. WXY dalam yang merah. Merah ke apa tadi? Grand Super Cycle, dalam Super Cycle. Mana lama pecat. Lepas tu anda cuma nak lengkapkan dia ke atas ni.
Boleh. Buatlah apa-apa cat sama je. Zaman judi kuat. Tak apa. Yang penting kita dah sedar. Layer tak salah kalau anda merancang. Kalau anda merancang. Saya faham ada yang ni. Tapi daripada sudut pengurusan risiko, saya tak nampak macam mana kita boleh nak rancangkan apa jaga duit dengan layer. Sebabnya payah. Bahagian fraktal. Lihat kepada stokastik, Ustaz, dan tukar-tukar time frame. Dan anda tahu kat mana reset. Ingat, kalau 5, Stosh akan ada macam ni. Okey? Stosh akan ada macam ni. Kucing God of Gambler. Okey? Dan dalam RSI, dia akan ada... RSI, dia akan ada benda ni. Dia akan ada macam ni. Yang last sekali, dia akan ada divergence. Itu je cara nak kira, nak fine tune dia. Bila anda nampak, ini kenapa kita katakan 5. Okey, dekat sini tak nampak. Anda masukkan RSI. Itu guna RSI. Okey, ini RSI. Yang atas ni, nampak tak? Struktur dari sini berakhir dengan divergence. Okey, berakhir dengan divergence. Okey, jadi kita akan tandakan dulu. 1, 2, whatever. 3, 4, 5. Tandakan dulu. Don't worry tempat betul atau salah. Lepas tu anda fine tune, pergi time frame kecil, dan anda fine tunekan dekat sini. Lepas tu tengok kepada dia punya ni, kat mana 3 paling tinggi. Kat mana? Kan ingat, kalau anda lukis 3, dia kena berakhir dengan divergence. Anda carilah tempat dia. Sini anda alihkan 3, alihkan 4. Dan sekarang ni anda cuma nak pastikan bahawa anda dapat lukis 3 yang tak ada silang. Dan anda alih-alihlah benda ni. Itu je. Boleh? Tak langgar syarat edit wave pun. Nak simple lah. Nak lukis macam ni. 3, 4. Lepas tu ini semua adalah ending diagonal. So anda tahu dia reset tadi kan? Benda tu je. Boleh? Okey. Kita masuk topik kita. Kepercayaan dagangan. Semalam, kita dah sentuh mengenai pembentukan minda pedagang. Asas dahulu. Fahamkan bahawa kita ni bukan bekerja. Dia masalahnya ramai yang treat ataupun masuk bidang ni, dia menyebut benda ni. Kalau dapat buat 500 sebulan pun jadilah. 1000 sebulan pun jadilah. Kan? Dah bantu sikit. Yes. Anda kena ada target bulanan. Tapi ultimately bukan target anda tak dapat letak bulanan. Anda kena letakkan berapa target sebenarnya. Maksudnya macam ni. Ya. Buatkan satu portfolio dagangan anda. Ini portfolio dagangan. Nombor 1, berapa duit yang anda nak letak dalam ni? Di sinilah penting dia. Kalau anda kata, aku nak cuba dulu depo kecil dahulu. Depo kecil dahulu. Kalau anda kata, okey, aku try dengan $100 dahulu. $10 dahulu. Target anda kena $10 ataupun $100 tadi. Jangan letak $100, dia pergi target $1000. Sekali jadi, 2 kali jadi, lepas tu, boleh aku trade ni. Letak depo besar, hangus. Dah le. Saya dah buat benda tu semua. Saya dah buat benda tu semua. Kalau anda kata, tak, saya dah buat benda tu.
Kan? Bohong kalau saya kata saya tak pernah buat. Saya dah pernah buat. Saya tahu dia tak dapat. Satu, saya kongsikan apa yang jangan dibuat. Sebab saya dah tahu dia tak jadi. Berkali-kali depot kecil, depot kecil, depot kecil. Masalahnya bila depot kecil ni dia jadi. Bila dia jadi kan, kita lupa yang loss kecil-kecil tadi. Sebenarnya kalau loss kecil-kecil tadi dicampur-campur-campur jadi besar jadinya. Kan? Hentak sekali news apa betul. Beribu-ribu-ribu-ribu. Apa kita buat? Ataupun lagi malang, anda jadi IB. Kan? Ni selalu jadi kesian. Saya kesian tengok. Apa dia usaha hari-hari marketing apa, lepas tu dia gunakan apa untuk marketing lah, dia trade jadi SS kan, tak jadi ikon satu buy satu sell, yang tak jadi senyap, yang jadi lepas tu duit dia bagi dia tolong broker untuk marketing, dia bagi balik duit kat broker tu. Aduh, Erik Ten Hag, alamak. Sama-sama. Setuju. Saya setuju Erik Ten Hag ni. Bagus dia. Kau masuk jadi coach MU. Hai, tu bagus. Saya nampak dia main pingpong bagus. Okey. Tentukan modal anda. Letakkan benda masuk akal. Berapa jumlah masuk akal? Kita letak saya tanya soalan jumlah masuk akal. Jangan cerita ni leverage apalah Kalau anda letak $100, okey? Anda start business. Anda masuk projek. Anda start melabur apa-apa ataupun anda trade. Berapa pulangan anda yang anda jangka untuk tempoh 1 bulan? Ni masalahnya, expectation yang luar alam ni. Saya nak tengok apa anda punya pendapat. Kadang-kadang nombor dia, kalau kita kira, boleh beli, esok hari ni beli Pulau Pinang. Esok dia pergi beli apalah, Sabah, Sarawak, Pulau Borneo dia beli. Takut tengok dia punya target. Gila. Yes, high risk, high return. Tapi soalan saya, anda kata nak cuba dulu. Aku tengah tak ada duit ni. Nak cuba buat duit. Anda ambil risiko high risk. Anda mampu ke nak ambil high risk? 20%. Kita letak in perspektif 20% tu kaedah. 100, 20%. First month, anda ada 120. Okay. Second month, anda target 20% lagi. Jadi berapa? Anda buat benda ni, anda akan nampak 2 tahun lagi, anda sedang shopping bulan. Faham? Bulan naik, nak tengok ke atas kan? Berapa harga bulan? Dia tak ada beli pulau, dia tengok bulan. Bulan aku nampak pun cantik bulan tu. Mana kalkulator saya ni? 120 kali dengan 1.2. Di bulan ketiga ada 144. Anda compound ke dia, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun anda tengah shopping bulan. Kalau tanah kat tepi, dia nak beli tanah kat tepi bulan. Faham? Try buat. Anda kali benda tu, anda tengok berapa anda dapat. Letakkan something yang masuk akal. Kan, jangan cerita kartun lah. Kalau ASB bagi anda 20% sebulan, kalau ASB bagi kepada anda 20% sebulan, saya jamin tiap-tiap bulan anda pergi PNB tu, anda hantar kek kepada dia. Nampak trader dia, nampak dia punya fund manager, terima kasih bang, terima kasih tuan. Kan? Anda tengah kaya raya. Tak ada orang miskin kat Malaysia ni. Semua masuk ASB je. Elon baru nak pergi marik. Marik. Faham? Letakkan. Jadi lepas tu berapa dia punya yang sesuai? Now, macam mana kita nak tahu berapa jumlah yang sesuai? Kerja kita sebagai trader adalah pengurus risiko. Anda nak mengurus risiko anda as succinct, as macam mana? Cantik as possible.
Dia bermula daripada duit berapa anda ada. Okey, kita abaikan dulu $100. Anda boleh cuba, tapi kita akan buat ratio dia. Ingat, anda nak depo $100, tapi anda nak test dengan $100, sabar dulu. Now, kita nak tengok benda tu menjadi ke tak. Tengok. Buat benda macam ni. Buat anda punya annual budget. Ini benda berulang yang kita sebut. Buat annual budget anda. Letakkan berapa sebenarnya income setahun. Income setahun. Bang, saya tak kerja bang. Lepas tu kau makan minum bayar phone, duit siapa? Duit yang mak bapak bagi ke, mana-mana ke, tu semua tu masuk. Berapa sebenarnya? Okey, letakkan. Ada income tetap, ada income tetap, letakkan semua. Semua masuk. Lepas tu berapa anda punya expenses setahun. Jangan letak expenses sebulan. Ini untuk tempoh annual. Annual tu setahun maksudnya, tahunan. Okey, berapa perbezaan dia? Tolakkan. Kalau negatif, jangan trade. Anda tak ada duit. Simple, nak buat duit, kena ada duit. Lepas tu kalau tak ada duit, tak payah trade lah. Tak payah. Saya simple je. Saya bukan orang marketing. Saya bagi tahu betul. Ini anda, the moment anda letakkan dalam trading, first adalah anda anggap dia hilang. Itu je. Kita cerita, saya tak suka cerita kartun-kartun kan. Alah, aku letak $10, nanti kau beli. Kau nampak tak Porsche tu? Tu 911. Kau beli Targa kan. Kau beli Targa kan. Color hijau tak cantik, ambil color hitam, ada pink list dia. Wah, baru depo pun tak lagi. Tengah sembang $10 tadi nak test account. Dah nampak Targa. Saya pun dah pening kepala. MT4 pun belum download. Dia dah sembang macam tu. Ada. Teringatkan kawan. Teringatkan kawan. NDB tu boleh dipakai trade dengan betul. Boleh? Boleh. Macam ni lah. Gula-gula tetap gula-gula kali. Gula-gula GT3 itulah. Dia tak sembang pasal yang biasa. Dia nak Grand Touring punya edition, nak masuk track. Ada kawan dia nak beli kereta dari saya. Itulah kan. Dia nak cerita nak depo. Adalah cerita 5-6 tahun lepas. Okey. Berapa sebenarnya duit anda ada? Dah buat bajet tahun ni. Inilah yang anda bahagikan ya. Ini adalah duit untuk saving. Okey. Saving. Yang expenses ni termasuk insurans, termasuk apa semua. Belum depo sudah withdraw. Ni cerita baru nak tahu saham. Adalah kawan. Baru nak tahu saham. Baru nak kenal. Dia dah cerita pasal kalau nanti kan dah kalau saham tu naik kan, aku nak ambil Porsche Targa. Aduh. Tak apa. Pakai Tesla. Saya pakai Grab pun. Tak ada duit jangan trade. Yes, dia kena terima kenyataan tu. Buat test dulu. Jangan kira duit dulu. Anda kira risk dahulu. Jangan. Kaedah ni lain kan. Tu yang cerita dia panggil mula dia panggil macam ni. Dia suara lembut je. Hoi. Lepas tu hoi. Kan. Tu kaedah tahu tu. Yang disebut jalan tu kan. Kalau lepak tu memang kena bahan ni. Sampai sekarang saya bahan dia Kimi. Masih. Tapi Alhamdulillah dia dah berjaya. Kawan tu dah berjaya. Memang betul-betul berjaya. Dia 3 tahun tua daripada saya. 51 dah umur dia. Saya baru 28, campur 20. Dia dah 51. Anda kira sendirilah. Ya? Itulah cerita dia. Kita nak cerita benda ni. Dia baru nak cerita depo, dia nak beli Targa. Itu cerita saham dulu. Okey.
Daripada expenses ni, duit lebih tadi. Ada cerita pasal saving, ada cerita pasal saving jangan besar. Saving jangan besar. Saving saving jangan besar. Tu yang kadang-kadang pelik tengok orang kan. Duit saving kita tu sedang hilang. Anda faham tak inflasi? Apa itu inflasi? Katalah duit saving anda ada 10,000 kat sini. Ini tahun berapa ni? 2022. 10,000 tu kalau anda biarkan je, 20, 40 nanti, dia tak sama 10,000 tu. 10,000 tu dia tak. Dulu 10,000 sekarang ni, kalau anda berjalan, boleh gelak piramidi. Faham gelak piramidi? Gelak orang kaya 10,000. Tu sekarang 10,000. Kalau 20, 40, dia gelak kecil. Faham gelak kecil? Gelak kecil. Dia gelak pun keluar satu je. Tak sempat, tak sempat tak sempat. Dia keluar hit je. Sebab kehilangan purchasing power. Itu inflasi. Satu, jangan simpan duit banyak. Dan kebanyakan pelaburan sekarang ni, investment sekarang ni adalah liquid. Maksudnya senang nak. Saya tak bercakap membeli rumah. Zaman ni, kebanyakan orang dah melihat kepada digital tau. Ya, sama ada kepada saham. Kan dulu kalau kita beli saham, anda bawa set tu pergi tampal, letak dekat macam tu. Nampak dekat belakang-belakang tu? Dia pergi letak kat dinding. Saya pemegang saham, ada buah ni. Ni kilang buah. Kan? Apple. Faham ke ni? Dia beli set, kita simpan set. Sekarang ni tak ada. Saving kat orang Asia tak juga. Tapi mostly Sumbi. Okay. Now, anda fikirkan berapa? So, ini adalah jumlah saving. Saving ni jumlah yang kalau ada emergency, malam, tengah malam pukul 2, anda perlu duit. Tak payah letak sampai 50,000, 10,000. Ini yang jenis kan. Jenis macam ni. Bila anda cek, semak baki akaun anda untuk saving, anda kena tutup skrin. Faham tak? Saving jangan besar-besar. Faham? Bila cek baki, anda kena tutup skrin. Tu baki sesuai. Untuk saving. Faham? Cukup-cukup kan? Jangan pula yang jenis nak cek baki kan. Tengok orang belakang. Duit kau tu mati. Tengah hilang value. Inflasi. Bangga dia pergi cek baki kan. Tengok orang belakang. Faham? Mana Aisyah? Faham Aisyah? Okey. Beratkan dia dekat sini. Investment. Di sinilah. Anda akan bahagikan dia. Nampak? Anda bermula dari sini. Bukannya dari letak depo 100 trade ataupun letak 1,000 0.01. Tak. Ia bermula dari sini. Berapa lot size? Faham? Mula dari sini. So apa? Okey. Investment terbagi kepada dua. Sama ada kepada fixed income. Ni saya ambil rata. Ataupun variable. Benda yang turun naik. Okey. Dan untuk fixed income ni, price is not a factor. Yang jadi factor adalah pulangan dia. Ada Aisyah? Okey. Variable pula benda turun naik. Contohnya anda beli saham, currency, index, apa-apa yang turun naik lah. Okey. Apa yang anda lihat, anda pergi kaji. Saya tak dapat nak bagi satu ni sebab itu jadi nasihat pelaburan. Anda pergi kaji berapakah fixed income punya return. Okay. Berapa fixed income punya average return. Pelbagai. Simple. Kalau kat Malaysia, anda Bumi Putra, anda tak ada ASB, you are committing a sin. Tapi kalau anda rasa ASB tu tak syariah compliant, itu cerita lain. Faham? Okay? Dan kaji benda ni. Lepas tu anda akan lihat faktor diri anda.
Ya. Di sinilah anda akan mengira toleransi anda kepada risiko. So, apa kita buat bajet tahunan? So, kalau bulanan, anda akan nampak jumlah kecil. Kan? Lebih-lebih kira negatif RM10. Kalau kita ambil kadang-kadang ASB punya return, kita ambil duit koperasi sikit, kita campur dengan ni sikit, then anda boleh buat bajet. Faham? Ramai orang lama dia dulu. So, dulu tabung haji bagi tinggi kali. Sekarang ni yang tak tinggi, 3%, 4%. Dulu dia bagi belas-belas. Siapa tak nak letak duit tabung haji dulu 12%? Kan? Mana kan? Mana nak cari return macam tu kan? Tapi faham kan? Tabung haji tu dia bukan bagi duit. Itu kan investment. Tabung haji ni saving tau. Jadi dia punya pulangan tu adalah pulangan sebagai hadiah. Pergi cari dia punya ni. Jadi dia nak bagi rendah ke dia bagi hadiah. Jadi macam mana orang bagi hadiah kita nak bising pula kata apa sikit sangat. Kadang-kadang saya tengok orang punya komen kan. Tabung haji sekali tak bagus, pulangan kecil. Oi, dia bukannya pulangan, dia bagi hadiah. Faham tak? Tu hibah. Hibah. Faham? Dia ada mudarabah dengan murabahah. Dan hibah dan lain-lain ni lah. Dia bagi hadiah. Kita pula komplain. Apa hadiah kau sikit sangat? Macam mana tu? Kadang-kadang kan. Seronok. Kita tengok orang tak faham. Tak baca. Dia minta tak duit. Okey. Buat benda ni. Sekarang ni bila anda ni anda tengok toleransi anda kepada risiko. Itu akan menentukan duit anda masuk banyak mana kat sini. Okay? Dia invest ke tak invest tu kerja dia. Wan, tak kisahlah dia invest ke tak invest ke, kita anggap duit tu simpanan untuk kita pergi haji, bukan tempat tu untuk kita melabur. Orang melabur dia dulu sebab pulangan dia tinggi, tapi kena faham itu bukan pulangan, itu hadiah. Dia bukan dia bagi pulangan macam ASB tu kita boleh bising sebab itu adalah pulangan. Dividen dan bonus. Yang tabung haji tu hadiah. Itu lain. Dia nak invest sawit ke, dia nak invest apa ke, itu kerja dia. Sebab kita tak perlu tahu dia buat apa. Of course, kita audit lah. Tapi, yang dia bagi balik kepada kita tu adalah hadiah. Dia hadiahkan. Tak sama konsep dia. Aduh. Tapi tak apa, nak buat macam mana kan. Okay, toleransi risiko anda. Apa benda-benda yang anda kena consider kan? Apa benda yang anda kena consider? Ya. Nombor 1. Anda punya aset. Anda punya net worth. Anda ada duit ke tak? Itu. Tabung haji. Terus tulis nama tabung haji. Orang bagi hadiah apa sikit sangat. Kau try pergi birthday anak orang, lepas tu bagi hadiah, budak tu tanya apa sikit sangat pakcik bagi. Saya orang biasa tak panggil pakcik, biasa orang panggil saya abang. Okay, net worth. Net worth ni kita punya segalanya, harta kita, aset, tolak anda punya liability. Berapa anda punya net worth? Okay, ini yang pertama. Line asyik putus, saya keluar masuk. Alamak. Yang lain, ini saya nampak okey. Kalau tu saya sebut tadi Kimi, kat Malaysia ni, kalau nak tahu, kita high yielding. Faham tak kenapa orang fund dari Jepun, fund dari Eropah, fund dari US ada kat Malaysia? Faham tak kenapa? Kita high yielding punya, kita masih mempunyai high yield yang tinggi tau. Bagi adik lagi bagus.
Okey, buat benda ni, tolong. Anda nak start trading, mula buat benda ni dulu. Bukan cerita pasal market dynamic apa semua tu. Hujan lebat. Oh, okey. Moga tak banjir Ni dah bulan 11 Dah nak election kan. Dah nak election banjir. Hai. Jaga-jaga sikit hujan lebat. Okey, net worth. Nombor 2. Anda tengok tanggungan anda, keluarga kan. Keluarga. Faham? Faham tak? Akaun saya tak depo. Kalau tak depo memang putus. Dia kena depo besar sikit. Okey, faham? Lepas tu, anak berapa orang kan? Faham, Aisyah? Anak dan tanggungan. Faham? Nak sebut tak dapat. Seriau. Ambil banjir, alamak. Tapi weekend lepas Hakimi tak ajak host pergi makan angin. Faham? Tanggungan. Ni yang tadi jaga-jaga. Makin banyak ni jadi maksimum dia yang ni tadi. Lagilah banyak kau punya nak keluar duit. Faham? Ya, saya mengaku. Saya setuju dengan Kimi kat situ. Faham? Saya cuti dan makan sendiri. Okey, tengok. Saya tak dapat komen dekat XM. Kita buat dekat XM. Jadi, kalau nak tanya saya dekat lain nak mana. Account prop itu adalah anda punya variable. Anda letakkan fee, lepas tu anda cuba trade dia. Income dari situ adalah income turun naik. Akmal, faham? Itu adalah, buat benda ni dulu. Setiap anda nak letak dalam prop, duit, anda invest fee dia, itu adalah itu bayaran fee, itu adalah expenses. Tapi itu dalam yang anda labur untuk mendapatkan account. Boleh, Akmal? Okey? Tengok kepada diri anda. Jadi, barulah anda dapat kira kos dia. Per tabi. Saya pun tak tahu. Saya setuju je dengan orang. Saya tak kata saya cuma setuju je. Okey? Satu lagi adalah kalau anda mempunyai active income bulanan yang tinggi. Active income. Duit banyak. Tapi dia ni belanja pun besar. Belanja dia pergi entah mana-mana. Ni yang utamanya kalau mereka yang baru bekerja, tak ada anak bini, rumah pun tak ada, duduk dengan orang tua kan. Gaji RM15,000, RM20,000. Entah. Saya dulu ramai kawan macam tu tau. Masa kat Kuching dulu, yang masa Sama Jaya. Kalau siapa kat Kuching Sama Jaya, yang waktu Tayo, waktu First Silicon buka kan. Gaji dia orang besar-besar. Umur baru 20 lebih, 25, 30. Gaji, tak masuk akal. Tapi, saya dulu berniaga kereta. Bila dia orang nak datang beli kereta, cantik. Tapi loan tak dapat lepas. Faham tak kenapa? Bila tengok akaun dia hujung bulan, bila nak cucuk ATM kan, dia jenis cover macam ni, cukup tak RM10? Faham? Nak cucuk, dia tak cukup duit. Tak mungkin. Dia nak beli kereta, nak loan tak lepas. Dulu waktu tu EG9, kereta Honda, VTEC besar. Faham VTEC besar? B16C kan, B18C engine. Tapi the thing is, bila nak loan kereta tak cukup, tak lepas. Saya pun pelik, gaji besar, mana pergi duit dia? Bank pun kata, macam mana aku nak bagi kau tengok dia punya belanja? Tak ada. Saya suruh dia, okey, cantikkan dulu.
2-3 bulan simpan dulu kan. Belilah fixed deposit kan. Bank offer dia nak beli, nak loan tak. Simpan dulu. Macam-macam. Active income dan tanggungan anda. Ni benda-benda ni semualah. Dan saya ikut formula 80-20. Ni saya. Ni sesuai kepada saya. Risiko saya 80-20. Jadi maksudnya, daripada duit ni tadi, berapa yang saya nak letakkan untuk invest, saya akan letakkan 80% dekat fix, 20% dekat variable. Okey? Lepas tu saya akan kira. Yang fix tadi, sekarang pukul berapa? Okey. Yang fix tadi, berapa pulangan annual dia setahun? Annual dia berapa? Katalah kita ambil lah angka besar 10,000 kat sini, 8,000 kita ambil lah pulangan setahun sebanyak 6%. Tiap kali kita buat benda ni kita kira 6%. Jadi saya punya income kat sini fix tetap, gempa bumi ke apa saya dapat 480. Sini tadi kita ada ini 8,000. Kita ambil lah contoh, ini contoh saja. Ini 2,000. Berapa risiko yang saya boleh ambil dalam variable ni? Risiko saya cuma 480 untuk trading. Bang Zul ni tak full margin lah. Full margin itu apa maksudnya? Masalahnya ramai orang tak faham apa dimaksudkan dengan full margin. Kan? Kalau full margin, betul-betul full margin, lepas sesi saya ni, anda ada rumah, jual. Anda ada kereta, jual. Anda ada apa benda semua, jual. Duit tu semua letak, trade. Full margin. Semua. Itu full margin. Itu kalau pengertian saya full margin lah. Ambil bonus. Sebab itu equity. Margin tu adalah equity campur dengan whatever bonuses. Itu adalah margin. Okay, ataupun kalau anda ada ni ada kemudahan kontra dekat saham, anda ambil kontra account, margin account, dia bagi berapa. Itu full margin. 100% gaji belum. Itu belum ni. Anda 100% gaji, credit card, pergi withdraw cash, lepas tu pergi personal loan, ambil semua, itu full margin. Itu full margin. Kalau setakat berapa depo, itu kan full margin. Tu yang orang tak faham apa itu full margin. Okay, so sikit-sikit kita dengar full margin. Dia macam ni. Bahasa tu salah. Allocated margin sebenarnya. Anda letakkan, orang katakan, oh full margin account. Apalah pelik bahasa. Bahasa yang betul, allocated, margin yang diperuntukkan untuk account tu, aku trade untuk satu trade idea untuk account ni. Aku cuma letak 200 full margin. Allocated margin, guna bahasa dia. Faham? Allocated, margin yang diperuntukkan. Kadang-kadang saya suka dengar sebab sekarang ni saya suka kat TikTok, dengar malam-malam sampai pukul 3 pagi layan. Dengar je orang live. Allahu. Banyak Allahu. Orang budak-budak pun suka dengar. Sampai 2,000, 3,000 follower tengok tengah malam kan. Seronok tengok. Pergi Vegas cari trophy wife. Cari trophy wife kat Vegas. Kalau nak pergi cari wife, pergi dekat Mekah atau Madinah. Cari sebab agama. Nampak? Okay. So, buat benda ni. Berapa anda punya, berapa pulangan anda daripada fix ni? Berapa ramai orang buat benda ni? Ini tabung haji. Ni cerita kawal risk, bukannya apa full margin 200. Faham? Ni. 480. Itu adalah full margin anda. Itu the whole margin anda.
Faham? Jadi, biarpun anda ada 2,000, anda cuma boleh risiko 480. Sebab apa-apa hal pun, setahun, ini jumlah anda. Kalau anda rugi 480, berhenti trade. Ini dia pergi, tak apa. Itu bukan, itu menggeletar. Lama tak entry ni. Itu tak ada judi. Simple je. Sabtu, Minggu dah ada kripto. Tak faham. Aku laju sangat jalan. Mula-mula tadi profit. Lepas tu rugi. Dia berhenti. Tak boleh trade kripto ni. Sabtu, Ahad tak tahu nak buat apa kan. Nak buat apa tak tahu. Dia buka demo. Dia buka demo, start trading Bitcoin. Dia trade. Untung balik. Depo balik. Rugi balik. Hai. Meriah. Ya, Aisyah. Aisyah masuk gelap. Aisyah. Okey. Uh, stay paid. Jadi buat benda ni, berapa sebenarnya kalau anda, berapa pendapatan tetap anda tahunan? Duit yang anda dah letak sekarang, ramai dah ada pun. Wan, Rosdi, Sunbi, tabung gaji. Dah ada kan duit kan? Simpan ASB, berapa dapat? Ini tak, bulan 1 bila kaunter dia buka balik, dia beratur, dia nak withdraw duit. Aduh. Hai, sedih. Kan? Pergi kira berapa sebenarnya anda dapat duit ni. Satu tik RM25. Belum. FCBO belum laju. Anda pergi cari benda ni. Ni. Anda pergi cari anda pergi cari euro dollar ke? Itu lagi laju. FCBO tak laju. Mana dah laju? Tak ada lagi. Platinum kan. Sekejap ada akaun, sekejap tak ada akaun. Tadi ada. Tak ada dah. Baru depo tu hilang. Okey? Kira dulu. Bila anda tahu anda punya risiko 480, okey. Berapa nak letak dalam ni? Letak 480 je. Jangan biar duit anda mati. Tolak. Ada 1,520, masukkan dalam ni. Jadi anda punya fix akan lagi besar. Jangan biar duit tu mati. Betul-betul tak masuk dan tak nak pakai. Sunbi dia tengok platinum. Apa benda dah. Tengok saham dia. Saham syarikat dia. Okey. Jadi anda cuma letakkan, biarpun anda ada 2,000 untuk nak depo, cuma letakkan 480. Jangan letak 1,000, jangan letak 2,000. Ada yang anda bukan trader bank tau. Anda bukan mengurus duit untuk orang. Anda trade duit anda sendiri. Kan? Jaga drawdown 5%, 10% account sendiri. Ni cerita dia. Okey. Anda ada 1,000. Ni yang ada kecil besar sikit lah. 10,000. 10,000 US dollar 10,000. Dia kata saya jaga drawdown paling besar 20%. Okey? 20%. Maksudnya dia nak pakai 2,000 je. Soalan saya, 10,000, 2,000 je nak pakai, 8,000 tu buat apa? 8,000 tu duit pengsan, duit tak ada apa. Supaya drawdown anda kecil, nombor yang anda nak tunjuk pada siapa pun tak guna. Faham? Duit anda mati. Saya kalau tengok yang macam ni, kecuali prop trading lah, tu lain cerita. Bukan duit anda pun. Anda cuma bayar fee. Ya? Tahu. Sunbi saya tahu dia tengok. Dulu selalu tanya platinum. Jalan macam ni. Lepas turun. Dia lagi laju daripada gold kan. Lagi mahal. Palladium. Kita 3 tahun, 4 tahun dah cerita betul kan Sunbi. Okay? Duit anda mati. Satu saya tengok kadang-kadang orang depo kan. Lepas tu nak pakai 5%, 2%, 30% cut. Itu bank. Anda tak perlu buat macam tu. Anda tak perlu buat macam tu. Letak 480 Berapa yang anda punya income tahunan daripada fix, itu je.
Lain-lain letak, pastikan duit anda bekerja. Jangan duit mati. Faham? Okey? Buat benda ni. Buat benda ni. Di sinilah di mana kepercayaan kita membantu kita untuk nak start mengikut plan. Di sinilah kenapa kepercayaan, latihan kepercayaan tu amat-amat penting. Nak buat benda tu yang saya sebut tadi, itu bukan mudah. Itu semua preparation anda untuk berniaga. Faham tak? Semua ni, kalau anda apply benda ni kepada berniaga, insyaAllah. Apply benda ni kepada perniagaan anda. Ini plan perniagaan tau. Buat dia. Nak berniaga, anda akan kira duit dulu. Kita ni berdagang. Berdagang tu berniaga. Faham tak? Buat benda tu. Buat benda ni. Buat benda ni. Ini asasnya kepada berapa lot nak buka, berapa nak duit nak pakai, berapa margin. Ni dia. Tolonglah buat benda ni. Anda ceritalah macam mana pun cara mengurus duit. Ini asas dia dahulu. So, anda tahu apa-apa jadi, aku dapat balik ke sini. Jadi, anda punya emosi pun tak adalah terganggu. Dari situ, bila dah start dapat jaga duit, then barulah anda boleh merangka cara buat duit. Kan? Ni buat hilang. Buat hilang kan? Derma balik. Broker buat dinner dahsyat kan? Buat dinner besar-besar. Saya baju pun tak order lagi. Tak buat lagi. Nantilah. Hari bila dah. Sebab gala dinner XM dia tunda. Sebab apa, hari raya. Hari raya pula. Mengundi. Hari raya tu sama. Okey. Buat benda ni. Start daripada sini. Fikirkan keadaan kewangan anda. Dari situ anda tahu toleransi risiko anda. Nak buat benda ni, asas dia daripada kepercayaan anda. Belief tu kena ngam lah kan. Tetapkan kepercayaan anda. Tolong buat benda ni. Tolonglah. Satu, kita kena remind diri kita. Buat dia. Jangan letak benda mengarut. Sebab ini bukan untuk saya, ini untuk anda. 5 minit, thank you. Tuliskan apa kepercayaan anda. Lepas anda buat dia paling macam ni lah. Paling malas sekali lah. Anda buat dia 3 bulan. 1 bulan, bulan pertama buat dia tiap minggu. Jadi ada 4. Bulan kedua, buat dia 2 kali. 2 minggu sekali. Bulan ketiga, buat dia sekali. Tengok balik semua ni. Lepas tu anda bahagikan dia kepada kepercayaan berguna dan kepercayaan menghadkan anda. Lepas anda buat benda ni, 20 ke 30, kalau anda, saya nak berubah bang, saya nak trade, saya nak belajar trade, start dari sini. Lukis pun boleh sekati anda, itu bukan untuk saya. Bukan, ini untuk anda. Nak lukis ke, nak ambil gambar ke, itu anda. So, kalau tanya saya, anda permulaan, ini dia. Kalau anda tak nak belajar apa-apa dari saya, anda ambil yang ini saja. Saya minta tolong betul-betul. Buat yang ini. Tak buat, simple. Anda belajarlah. Anda belajarlah macam mana pun dengan saya. Duduk sebelah saya. Entry sama-sama. Saya jamin. The moment kita tak sama, anda start buat kerja mengarut. Saya jamin. Saya berani garanti. Buat benda ni. Buat benda ni. Ini something yang akan membantu anda kepada untuk mengikut objektif anda. Ini dokumen yang paling penting. Nampak simple je. Ini dokumen yang paling penting. Bukannya 371, bukan cat saya pun. Tak. Ini dokumen yang paling penting. Simple. Tak buat, tak payah. Itu je. Kita selalu dengar kan, trader dia akan ada simpan journal. Ini journal saya. Ini saya buat dia tiap-tiap minggu.
Tulis, saya percaya saya seorang scalper. Apa anda bolehi? Saya trade sekejap je. Soalan saya, betul ke tak? Kalau betul, yes, tulis. Kalau tak betul, jangan. Kata trade sekejap, dah 5 hari kau float. Itu tak. Saya percaya kena jaga risk management. Anda betul tak jaga risk management? Kalau tak, jangan letak. Sewa sebelah. Tak payah sewa sebelah. Kita ambil katil sama-sama pun belum tentu. Buat benda ni. Seriously. Buat benda ni. Seriously. There are elements of self-sabotage. Elements. Trader kita ni, yang menggagalkan kita bukan market. Yang menggagalkan kita adalah kita sendiri, sabotage sendiri. Kita tahu. Kita tahu kita salah tau. Bila entry kan, oh ni bergerak tak ikut plan kita, kita hold, kenapa lah aku entry. Kita tahu tau. Ataupun kalau ikut teknik anda dah tutup position tu. Tapi anda masih hold. Kita tahu kita salah tau. Faham? Kita tahu kita salah. Tapi kenapa kita buat dia berulang? Ya? Seorang yang bijak, a fool is a fool when the same mistake is committed more than once. Kita dah buat kesilapan tu, kita tak belajar daripada dia. Dan kita ulang kesilapan sama. Jadi, fikirkan. Buat dia, seriously. Buat dia. Anda nak berubah ini. Yang lain-lain jangan dengar. Yang ni. Ini je. Buat dia. Saya buat dia dari tahun 2011 tau. Dan kalau anda pernah dengar nama abang ni, dia dah meninggal. Dia adalah pioneer bukan pioneer, tapi dia adalah orang awal yang bercakap mengenai psikologi pedagang. Dan dia ada satu program, Super Trader Program. Di bawah Super Trader Program ni, antara yang banyak ditekankan, bukan antara, sebahagian. Bayangkan anda bayar banyak ni untuk ikut kelas dia. US dollar, ni US dollar. Untuk ikut kelas dia, anda bayar banyak ni. Okey? Separuh daripada kelas tu buat benda ni. Separuh buat benda ni. Aku bayar dekat sekali 100,000. Dulu tak sampai. Dulu 80 lebih. Kita buat benda ni. Bayangkan. Itu betapa pentingnya benda ni. Okey, kita sambung esok. Malam nanti saya ada satu sesi bersama dengan Azni dan juga Mel pada sebelah malam nanti. Jumpa lagi lah dalam satu sistem dagang